Para pendengar, jangan lupa Misteri Jam 12 dah bermula. Jangan tak dengar ya. Misteri Jam 12. Saya akan mula bacakan pengalaman kisah misteri yang pertama pada tengah malam ini. Yang ini merupakan kiriman daripada seorang pelajar, seorang budak sekolah bernama Amirul yang berasal dari Politeknik Singapura. Apa khabar Casey, juga pendengar misteri Jam 12 yang lainnya? Nama saya Nur Amirul. Saya ingin berkongsi peristiwa pengalaman saya. Kisah yang ingin saya sentuh. Perkara ini berlaku di Pulau Ubin apabila saya dan juga 3 rakan, termasuk saya seramai 4 orang, telah pun pergi ke Pulau Ubin untuk bermalam di sana. Kami bukan memancing, bukan macam pengalaman-pengalaman yang lain yang ke sana untuk memancing. Tapi kami ke sana untuk berkelah, membawa khemah. Dan 3 orang rakan saya, kami semuanya merupakan lelaki. Tidak ada seorang kawan wanita yang ikut. Lazimnya bila sampai di sana, apa yang kami suka lakukan? Duduk bersembang, bermain gitar. Kami akan hidupkan api bara campfire untuk menemani malam kami. Itu juga katanya untuk pengetahuan Casey, kami berkelah di sini. Pengalaman kami berkelah di sini bukanlah jauh daripada kawasan tempat kami turun dari bot. Malah tempat yang kami pergi ini adalah betul-betul berdekatan. Boleh dikatakan di belakang Police Coast Guard. Di sana kalau Casey pernah pergi, merupakan tempat yang cukup popular. Kita harus lalui dekat ladang. Ladang itu dipanggil Ladang Daun Pandan, kata Nur Amirul. Bila sampai di sana, kami dirikan 2 khemah. Satu khemah kami dirikan, khemah yang kecil, 4-man tent, adalah untuk menyimpan barang-barang peribadi kami, seperti beg-beg yang besar. Jadi supaya tent yang satu lagi ini merupakan 6-man tent, boleh digunakan untuk tidur. Pendengar Ria 897, Amirul menceritakan, selepas kami duduk berbual, bercerita seram, bermain gitar, menyanyi, makan dan sebagainya, dah masuk pukul 3.30, ramai dah mula mengantuk. Termasuklah saya. Dah mula mata ni mengantuk, terkebil-kebil. Jadi kami berempat masuk ke dalam tent kami. Jadi apa yang berlaku rakan MJ12? Katanya Nur Amirul, masing-masing masuk dalam 6-man tent dan mula baring dan nak lelapkan mata. Ada juga yang tengah SMS. Jadi saya teringat, dalam beg saya, kata Amirul, yang ada di tent yang sebelah, saya ada bawa inflatable, bantal yang boleh dikempiskan dan yang boleh ditiup. Jadi saya pun keluar. Pendengar Ria 897, Nur Amirul kata saya keluar dari khemah dan 3 rakan masih berada di dalam. Saya keluar pakai selipar. Saya menuju ke arah khemah kecil, betul-betul sebelah, tak jauh pun. Jadi buka pintu yang telah pun di-zip. Bila buka pintu yang di-zip, yang diketap dengan mangga kecil, saya pun masuk ke dalam dan cari beg saya. Kemudian saya keluarkan bantal tu, saya mula tiup. Dalam khemah tu saya tiup. Sedang saya tiup, Casey dan pendengar misteri Jam 12, saya dengar bunyi orang sambut, seolah-olah suruh kita diam. Katanya di sini, shh. Jadi saya terdiam seketika. Kemudian saya pun tiup lagi. Bila saya tiup ni, bunyi yang tiup tu agak bising sedikit. Dengar lagi, shh. Ni mesti kawan saya punya kerja ni. Jadi rakan MJ12, setelah bantal tu saya tiup penuh, saya pun keluar, saya zip dan ketap dengan mangga balik. Kemudian saya berdirilah selepas pakai selipar. Jalan 2-3 tapak sampai depan pintu khemah. Saya baru nak tunduk, ternampak Casey. Betul-betul belakang khemah ada pokok. Betul-betul dekat pokok sebelah kiri
berdirinya sesuatu yang saya rasa macam makhluk pocong. Pendengar Ria 897, Amirul mengatakan, KC, oleh kerana penampakan itu berlaku dengan begitu cepat dan pantas. Apabila saya ternampak, saya tunduk balik. Dalam keadaan tunduk tu, saya tiba-tiba tercegat, tak boleh bergerak. Sebab pertama kali berlaku depan mata saya. Kemudian kawan saya yang buka tent, bila nampak saya, dia tegur, barulah saya boleh bergerak dan tercungap-cungap nafas saya dibuatnya. Seolah-olah ni badan saya dikawal, kaku dan keras. Masuk dalam, kawan saya tanya, Mirul, kenapa dengan kau? Saya tak boleh bercakap, KC. Tercungap-cungap nafas saya, seolah-olah dilemaskan. Saya hanya tunjuk di belakang. Dua orang kawan keluar, bawa lampu suluh, tak nampak apa-apa. Mereka masuk balik. Baik-baik malam tu kami nak tidur, kami tak dapat lelapkan mata. Macam-macam bunyi dengar. Antara bunyi yang menakutkan, KC, tengah-tengah malam, tengah-tengah hutan, kedengaran bunyi kucing mengiau seolah-olah mencari ibunya. Kata Amirul, saya dan rakan-rakan malam tu memang terganggu fikiran dan beberapa kali bunyi kucing itu kedengaran. Walhal sejak awal petang kami datang sampai kami bercerita, duduk makan, bermain gitar, seekor kucing pun tak pernah nampak. Itu saja pengalaman saya, KC. Terima kasih dan selamat tengah malam. Terima kasih bagi anda yang sedang memantau siaran Ria 897. Yang ini saya ingin ketengahkan satu pengalaman peristiwa. Daripada seorang pendengar, saya tak pasti sejauh mana kisah dalam rancangan MJ12. Tapi yang pasti kita harus anggap rancangan ini hanya satu hiburan, tidak lebih dari itu. Ini daripada Kak Juraida berkongsi peristiwa. Katanya Kak Juraida, KC, kakak pernah bergaduh. Ini kiriman SMS yang saya nak bacakan, yang dikirimkan dengan kodnya Club KLUB, jarak nama dan kisah anda dihantarkan ke talian 72346. Kak Juraida ingin sentuh sesuatu. Katanya beliau pernah bertengkar dengan salah seorang rakan di tempat tugas. Dan sebenarnya pertengkaran ini kakak tak nak jelaskan tentang apa, sebab ini adalah satu isu yang sedikit sensitif. Akan tetapi KC, cerita yang ingin kakak sentuh ini adalah tujuan kakak ini supaya kadang-kala kita lebih baik kita beralah, dan kita kalau beralah kita tak akan kalah. Inilah tajuk kiriman SMS yang dikirimkan kepada saya oleh Kak Juraida. Setelah bergaduh dengan seorang makcik ini memang dikenali oleh tempat kerja kakak lah. Dia ni memang bukan calang-calang orang. Lepas tu ada open inverted comma macam tu lah. Kak Juraida mengatakan kakak bertengkar kerana sesuatu benda lah. Ada juga melibatkan duit dan sebagainya. Jadi Kak Juraida selepas itu mintalah tukar ke tempat lain. Difikirkan bila Kak Juraida waktu malam tu termimpi sesuatu. Datangnya seseorang wanita yang wajahnya macam makcik di tempat tugas Kak Juraida ni. Dia seolah-olah mendesak kakak supaya jumpa dengan dia dan minta maaf, KC. Jadi bila terbangun tu kakak istighfar lah. Bila tersadar tengok jam, katanya mimpi kakak tu berlaku antara pukul 1 hingga 3 pagi. Kakak tak pasti jam berapa, antara 1 hingga 3 pagi, sebab waktu itu suami kakak baru saja balik dari tempat tugas. Jadi pendengar Ria 897, kata Kak Juraida dalam kiriman SMS, bila kakak termimpi datangnya makcik tu suruh minta maaf dalam mimpi, kakak tak percaya. Dan selepas itu kakak ditukarkan tempat lain sebab kakak dah tak nak berdepan dengan makcik ni yang suka menyakitkan hati dan sebagainya lah. Kata beliau tak nak sentuh tentang hal ini sekali lagi. Jadi KC, apa yang berlaku? Kakak pernah sekali itu sedang duduk di ruang tamu. Waktu itu merupakan hari Sabtu. Suami kakak pula dengan 2 orang anak keluar pergi beli makan malam lah. Sebenarnya kami ni buat perancangan nak keluar makan. Oleh kerana malam tu kakak tiba-tiba diserang penyakit pening kepala, migraine yang teramat sangat. Jadi suami keluar beli makanan untuk anak-anak dan kakak pun kirimlah obat pening kepala. Jadi suami dengan 2 orang anak keluar, kakak sedang duduk di ruang tamu ni. Bila suami keluar, tak tahan pening sangat, kakak jalan perlahan-lahan masuk ke dalam bilik dan baring.
Bila sedang baring, kakak dengar orang panggil, Juraida, Juraida. Kakak terdiam, Casey. Dalam hati bercakap, siapa pula panggil aku tengah-tengah malam ni? Juraida, Juraida. Aku kat tingkap. Pendengar Ria 897, Kak Juraida kata kakak dengar Casey benda tu cakap. Juraida, aku kat tingkap. Casey, kalau dia kata dia dekat tingkap, kita akan toleh atau tidak? Bila kakak dengar, langsung kakak tak toleh, Casey. Tapi bila kakak miringkan badan, belakang dapat rasakan di tingkap macam ada sesuatu. Siapa yang nak pergi pandang? Kakak pun bangun dari katil, keluar dari bilik sambil tu tarik pintu, dan kakak duduk di ruang tamu. Bila berada di ruang tamu, walaupun keadaan rumah terang benderang, kakak buka lampu ruang tamu, buka lampu bilik, lampu dapur pun kakak hidupkan. Tapi memang tak tenteram, Casey. Benda tu datang mengganggu. Dipendekkan cerita, kata Kak Juraida, benda tu datang tak henti-henti. Dan Casey, mujurlah, rumah kakak ni ada perlindungan sedikit. Adalah yang dipagar oleh suami kakak yang pandai dan mahir dalam hal ini. Jadi kakak setelah suami pulang beberapa hari beritahu pada suami. Suami pun kata dia boleh tolong lawan. Tapi kata suami, kalau dia tolong lawan, dia akan hantar lagi kuat. Dan suami akan cuba berlawan balik. Dan suami kata pada kakak, sampai bila nak habis? Jadi kakak tanya, jadi abang, saya nak buat apa bang? Awak jumpa makcik tu, awak cakap awak minta maaf. Tapi bang, bila kakak tapi-tapi dengan suami, suami marah. Awak nak baik ke tak nak? Kadang-kala kita beralah ni bukan bererti kita kalah. Jadi Casey dan pendengar Misteri Jam 12, walaupun kakak dah ditukarkan ke tempat yang lain, waktu tu kakak keluar kerja agak pagi. Sampai tempat kerja lama, kakak datang carilah makcik ni. Bila jumpa dengan dia dari jauh, dia dah tahu kakak nak datang. Dia action, Casey, tengok lain, tak nak berbual dengan kakak. Kakak datang, kakak hulur tangan, tak nak salam pun, Casey. Sampai kakak katakan, cik, saya minta maaf cik kalau saya kasar bahasa. Saya minta maaf cik kalau saya sakitkan hati makcik. Tolonglah cik, saya minta maaf cik, maafkan saya. Baru Casey, tanpa menghulur tangan, tangan saya ni masih dihulurkan. Dia kata apa? Baru kau tahu aku siapa? Lain kali jangan tunjuk lagak. Itu baru sikit. Baiklah, aku maafkan kau. Kau jangan buat lagi. Terus saya bereda dan pulang ke rumah. Memang benar Casey, selepas saya jumpa dia secara peribadi untuk mohon maaf, dia berhenti daripada mengganggu saya. Cuba bayangkan kalau saya, kata Kak Juraida, berkeras hati suruh suami saya yang pandai ni lawan. Tak akan henti, Casey. Dia akan hantar, suami saya akan lawan, dia akan hantar. Lama-kelamaan porak-peranda lah hidup saya dengan keluarga. Terima kasih dan selamat tengah malam, Casey. Misteri Jam 12. Saya rasa kita boleh ambil iktibar daripada kisah kiriman SMS dari Kak Juraida yang berkongsi satu pengalaman yang memang baik. Ya, kadang-kala lebih baik kita beralah. Tak apalah. Kita datang minta maaf bukan berarti kita ni ialah kalah ke. Bukan. Kadang-kala berbaik itu lebih baik daripada bermusuhan. Jadi datang minta maaf, tak apa. Minta maaf lah, saya tak nak bermusuhan dengan awak. Dan anda tengok, dapat terus menghentikan segala masalah. Kalau suami dia lawan, suami dia keluarkan Power Ranger, makcik tu keluarkan Ultraman. Suami tu keluarkan Batman, makcik tu keluarkan Incredible Hulk. Bila nak habis? Jadi inilah masing-masing, ya. Jadi tepuk dada, tanya diri sendirilah, adakah anda mampu tak bila tiba masanya untuk kita mohon maaf walaupun kita tidak bersalah? Adakah kita mampu melakukannya? Bagaimana? Kita akan teruskan dengan kisah selanjutnya. Pendengar Ria 897, satu lagi kisah. Yang ini kalau tadi SMS, ini merupakan kiriman email yang ingin saya bacakan. Ini adalah seorang ibu, cerita dari seorang ibu berkongsi pengalaman dalam rancangan Misteri Jam 12. Jadi kisahnya sebenarnya tentang sebuah filem seram yang dikatakan oleh akak kita ni yang anak dia download lah. Ini saya rasa download illegal secara cetak rompak. Jangan Tapi kisahnya inilah. Jadi anaknya telah pun muat turunkan satu filem seram. Mengikut kiriman email yang saya dah simak awal tadi ni
hujah-hujahnya banyaklah. Saya ringkaskan, beliau dengan anaknya memang suka gemar menonton filem-filem seram. Dan hampir setiap minggu anaknya akan muat turunkan lah macam-macam cerita lah, cerita seram dari Asia, mungkin dari Jepun, dari Thailand, dari dari Singapura, ataupun cerita seram Inggeris dan sebagainya. Jadi anaknya pula sejak dah masuk NS ni dah jarang lah muat turunkan filem-filem sebab seringkali berada dalam camp. Jadi pada satu minggu ni anaknya balik dan anaknya beritahu ibunya, suruh anaknya lah, iaitu akak kita bernama Kak Siti, kata pada anaknya suruh downloadkan satu filem seram. Jadi anak tanyalah, anak kakak tanya, anak filem seram macam mana? Oh, filem hantu Thailand lah, sebab kakak rasa filem hantu Asia ni khususnya lebih seram daripada filem-filem Inggeris. Jadi anak pun okeylah, nanti dia mau turunkan. Dipendekkan cerita, pada minggu seterusnya anak kakak tak dapat balik dari campnya sebab ada ujian latihan dan sebagainya. Jadi kata akak Siti, kakak pun telefon anak kakak, tanyakan tentang filem yang dia dah download. Kakak tak tahulah apa filemnya, tapi kakak tanya, telefon anak dan anak jawab panggilan. Anak tanya ada apa, kakak tanya, itu hari kan mama suruh downloadkan filem Thailand seram, mana letak Jadi pendengar Ria 897 FM, kisah bersama dengan Kak Siti ni tentang satu perkara yang berlaku dalam rumah. Kerana ini saya rasa mungkin padahnya lah, tak pastilah, saya rasa lah download lah benda-benda yang yalah cerita rompak ni kan. Jadi akan saya kembali selepas pesanan-pesanan berikut ini. Anda jangan ke mana-mana. Okey, pendengar Ria 897, awal tadi kisah daripada Kak Siti akan saya teruskan. Jadi anda dah tahu bunga-bunga depan, sebab bunga-bunga ni kirimkan oleh Kak Siti ni, cerita di hadapannya hujah-hujah ni panjang, lebih panjang dari ceritanya. Jadi itulah kegiatan yang suka dilakukan oleh beliau dan anaknya. Dan seperti saya katakan awal tadi, jadi setelah anak muat turun satu filem Thai yang dia tidak beri nama sebab mungkin dia pun tak tahu, anaknya kembali ke camp. Seminggu kemudian ibunya teringatlah, Kak Siti teringat. Dia telefon anak dan tanya kepada anak kakak, telefon anak kakak dan tanya anak kakak, manakah filem yang muat turunkan. Jadi anak kata ada di dalam hard disk yang disimpan dalam laci almari. Kakak pun pergilah ke almari anak kakak, ambil hard disk tu, kakak keluarkan dan letakkan dicocok di bahagian komputer lah. Dan kemudian dia katakan dia simpan dalam folder New Movie for Mommy. Jadi kakak pun double klik, nampak ada satu filem Thai. Tajuk filem tersebut yang diletakkan di situ Thai Scary Movie. Jadi kakak pun drag filem tu, copy ke atas desktop komputer rumah. Kemudian KC, untuk pengetahuan KC dan juga anda para pendengar Misteri Jam 12, dalam rumah tu anak tak ada dalam camp. Itu satunya anak Kak Juria lah, anak tunggal. Suami pula, waktu itu suami memandu teksi di waktu malam. Katanya Kak Siti, Kak Juria lah. Kak Siti mengatakan, kakak ni memang orang yang berani, Casey. Kakak boleh dengar rancangan Casey dan tak pernah ada rasa seram. Malah seronok mendengar MJ12 seorang diri. Jadi perasaan takut memang tak ada. Jadi memang dah semangat, Casey. Hari itu merupakan hujung minggu, hari Sabtu malam Ahad. Misteri Jam 12 memang tidak berkumandang. Tak ada pilihan, dah tak boleh tidur. Kakak pun nak menonton lah filem yang anak kakak download dari sebuah laman website. Dah drag, dah copy, benda tu dah penuh, kakak double klik. Pertama kali Casey, filem tu bermula, selalunya kata Kak Siti, kalau filem bermula, selalunya keluar credits. Pelakunya siapa mungkin, ataupun filem ini dibuat oleh production house mana dan sebagainya. Tapi filem Thai yang anak kakak download ni, filem seram Thai. Mula sahaja, ada seorang dukun dalam rumah kampung sedang baca mentera dalam bahasa Thai yang kakak tak faham sepatah pun. Jadi dia mula membaca dengan sound effect yang menyeramkan. Tiba-tiba Kisi rasa macam, wah, macam bagus filem yang anak kakak download. Kakak pun klik pause, ataupun kakak hentikan filem itu seketika. Kakak pergi dapur. Rakan MJ12, bila kakak pergi dapur nak bancuh air lah, nak buat secawan kopi. Dah bancuh, tiba-tiba rasa macam tak sedap hati tau, meremang bulu rumah. Jadi Casey dan pendengar Ria 897, kata Kak Siti, dari dapur
Kakak jalan dengan kopi di tangan tu, membawa minuman nak masuk bilik ni. Bilik yang ada komputer merupakan bilik anak kakak. Sampai depan ruang tamu, antara ruang tamu dengan pintu bilik jaraknya agak jauh sedikit lah, lebih kurang 10 meter. Kakak berdiri. Kakak terperanjat Casey. Bilik anak kakak memang gelap. Kakak tadi tak buka lampu. Tapi bila bilik tu gelap, awal tadi kakak buka komputer, kan ada cahaya lampu komputer tu menerangi tempat duduk. Tempat duduk dalam bilik anak kakak, Casey. Kakak tak bohong, Casey. Sedang duduk seorang perempuan, tunduk sambil kepalanya tu, badannya membungkuk, badannya membungkuk sambil kepalanya melihat pada skrin di hadapannya. Astagfirullah. Pendengar Ria 897, Kak Siti mengatakan, kakak ketakutan. Tak berani nak masuk bilik, kakak masuk dapur, buka lampu dapur, kakak pergi ke ruang tamu, buka lampu ruang tamu, kakak berdiri seketika. Ya Allah, tolonglah, lindungilah aku, tolonglah. Kak Juria letak air atas meja, kakak jalan, cuma menjenguk dalam bilik anak, benda tu dah tak ada. Kakak tarik nafas lega. Masuk dalam bilik anak, dengan segera kakak buka lampu. Bila kakak buka lampu, niat di hati nak tengok filem seram, Casey. Kakak toleh lah. Memang dah nak tutup dah. Bila toleh, terperanjat, Casey. Dekat monitor skrin ada wajah perempuan hitam belegam, kulit terkopak, mata terbeliak sedang tengok kakak. Pendengar Ria 897, mengikut kiriman email daripada Kak Siti. Kak Siti mengatakan di sini, yang setahu kakak, bila kakak berhenti ataupun pause filem Thai tersebut, ia berada saat dukun sudah sedang membaca mentera dalam sebuah rumah kampung. Jadi bagaimana agaknya ia boleh berhenti dekat wajah yang menyeramkan? Kakak dah tak tahu nak buat apa. Kakak terus tekan power off, cabut hard disk tersebut dan simpan hard disk itu. Itulah pengalaman kisah yang menyeramkan. Keesokan harinya, kakak bawa hard disk tu pergi rumah anak saudara kakak, delete menggunakan komputernya. Barulah hati dan perasaan rasa lega. Pendengar Ria 897 FM. Kata Kak Siti, 2 hari kemudian, setelah insiden berlaku dalam rumah, sedang kakak dengar rancangan Casey, kakak ingat lagi, iaitu merupakan hari Selasa. Sedang mendengar rancangan MJ12 ni, Casey, tiba-tiba terdengar bunyi sesuatu. Kakak pun perlahankan suara radio, dengar lagi bunyi sesuatu. Bila kakak jenguk, Casey, masih nampak perempuan hitam membongkok sedang duduk depan komputer anak kakak. Kata Kak Siti, akhirnya, Casey, kakak teringat yang kakak ada kopi satu file filem tersebut atas desktop anak, dan anak masih belum pulang dalam camp. Malam tu juga, Casey, kakak tak ada pilihan. Kakak angkat telefon, ambil beg duit kakak, salin pakaian, kakak keluar tidur rumah adik yang tinggal agak beberapa blok belakang rumah kakak. Sampai sana kakak ceritakan, adik dengar, dia pun tak percaya. Esok bila suami balik, suami jemput kakak dari rumah adik. Balik rumah, dengan segera kakak hidupkan komputer dan kakak terus buang, permanently delete daripada desktop anak kakak. Memang bila kakak ceritakan memang tak percaya, tapi bila dah terkena, memang cukup menakutkan. Terima kasih, Casey, dan selamat tengah malam. Okey, pendengar Ria 897. Saya rasa macam nak tahulah filem apa yang ditonton oleh Kak Siti dalam kisah email beliau tadi tu. Menyeramkan, tapi dengar macam seronok gitu. Dan bersama dengan saya di hujung talian kita ada Faris. Apa khabar, Faris? Khabar baik, alhamdulillah. Faris buat panggilan dari mana ni? Saya sebenarnya ada di Pasir Ris tengah memancing. Berapa ramai memancing ni? 3 orang je. Sebab tak ada apa-apa ni kan. Jadi dah berhasil belum? Dah dapat ikan belum? Adalah juga, alhamdulillah. Berapa ekor tu? Lebih kurang dalam 3 ekor lah. Banyak tu Okey, dan kisah yang anda ingin ketengahkan, kisah tentang apa ni? Silakan. Dalam ujung tahun lepas,
Okey, saya dengan lagi 2 orang lah. Kita naik boat lah pergi mancing kan. Dekat Pulau Batu Putih. Okey, jadi dekat sana tu mancing malam sampai pagi. Sampai sana dah malam. Jadi kita mancing tak ada ikan. So kawan saya dalam lebih kurang dalam pukul 1 lebih pagi, yang 2 tu sudah tidur lah. Jadi tinggal saya seorang. Saya pun duduk di ujung bot tu, mancing, tak ada ikan. Macam mana boleh terlelap pula. Tapi masa terlelap tu, saya macam terdengar macam orang nyanyi lah. Tayu je suara dia. Saya pun fikir, dekat pulau ni, dekat Pulau Batu Putih, tengah-tengah laut ni, mana ada orang. Saya pun buat bodoh lah, saya tak kisahlah. Saya pun masih continue mancing. Sekarang yang terlelap tu, masa terlelap, ada satu benda ni saya nampak macam apa kata orang, floating lah, macam keawang-awangan kat tepi air. Jadi saya buat bodoh je. So masa tu macam belakang saya ni, dia rasa macam diraba orang tau. Macam dia pegang belakang saya tu, saya macam terpanjat lah, tersentak, saya pusing. Tengok tak ada orang, kawan-kawan semua kat depan tengah tidur. Jadi saya pun tak peduli lah. Masa tengah tidur tu, yang masa dia tengah tidur, saya pun cakap dengan diri saya, tak nak pegang apa, kau pegang lah, tak peduli lah, janji dapat ikan. Lepas tu, dalam pukul 4 pagi, tak berhenti-berhenti ikan makan. Lepas satu-satu. Kan saya pun fikir kejut kawan saya, tapi yang kelakarnya, yang 2 orang tu tak dapat. Umpan apa kau pakai? Biasa jugalah udang hidup. Campak lah. Tak dapat. Tapi lepas satu-satu saya dapat, macam mana ni bang? Saya pun tak peduli lah, dah happy kan. Lepas tu dalam perjalanan balik. Tu, saya sampai rumah, tunjuklah mak semua happy lah. Mak semua dapat ikan tu. Malam tu saya mimpi. Tengah tidur, malam mimpi, ada satu perempuan ni datang. Kan nak ikan, aku dah kasih kau ikan. Tapi kau mesti datang lagi tau. Sebab kau dah cakap, nak pegang apa, pegang lah. Janji kau dapat ikan. Sekarang, bila kau datang lagi, aku akan pegang kau, tak akan lepaskan kau lagi. Jadi sampai sekarang ni, saya tak berani lagi pergi kat sana, Sisi. Kata orang ni, mulut ni kan, mulut cabut, dah terlepas cakap. Kawan-kawan saya ajak, mana pergi lah, belanja. Saya bilang, tak apalah. Ada je alasan yang saya berilah. Saya tak berani lagi pergi sana. Jadi awak mancing dekat ni kawasan sekarang ni di Pasir Ris lah? Sekarang di Pasir Ris lah, dekat pond ni kan. Tapi kalau tempat lain pergi jugalah. Tapi kalau setakat nak pergi Pulau Batu Putih tu, tidak lagi lah saya rasa. Kalau pergi tak balik katnya. Terima kasih dengan kisah anda ya. Okey, terima Kembali. Baik, silakan kalau ada yang lain ingin bercerita, berkongsi pengalaman anda dalam rancangan Misteri Jam 12. Ingat, setiap kisah hanya satu hiburan, tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Jangan mudah kita percaya, jangan kita terikut-ikut dengan apa jua yang diketengahkan. Dan saudara, kita bersama dengan seorang lagi pemanggil sebelum kita berehat seketika sebentar nanti. 669-11897. Silakan. 669-11897. Dan harap anda semua terhibur dengan kisah malam ini. Dan saya memang kalau mungkin Kak Siti sedang mendengar, kalau Kak Siti masih simpan lagi ataupun anaknya lah kalau mungkin anda kenal lah diri anda, sebab ibu anda pun tak letak siapa nama anaknya. Kalau ada filem tu boleh forward pada saya pun nak tonton lah. Adakah mungkin filem yang anda tonton tu kena mengena dengan pengalaman anda ataupun mungkin secara kebetulan aja. Tapi apapun jua, ingat rancangan MJ12 sememangnya hanya satu hiburan. Hello, selamat tengah malam. Siapa bercakap ni? Hello, saya Yus. Siapa? Saya Yus. Yus? Saya. Ni buat panggilan dari mana Yus? Saya daripada Tanjung Pagar ni, Keluar Cis. Dan silakan. Anda sedang apa ni di Tanjung Pagar? Saya. Sedang apa ni? Sedang apa ni? Sedang kerja lah. Bertugas, okey. Dan anda ada pengalaman tentang apa ni Yus? Silakan. Saya ada satu pengalaman lah, time dekat Changi Point. Tengah mancing juga. Jadi saya dengan kawan saya ni 3 orang. Jadi kita ada sebelum kita memancing tu, kita ada tempat taruh tent semualah. Jadi bila kita tengah malam tu, masa kita tengah pancing tu kan, jadi saya dengar dekat belakang tent tu ada orang panggil saya Yus. Jadi saya buat bodoh je lah, mungkin kawan-kawan macam main-mainkan saya ke apa kan. Jadi saya dengar lagi orang panggil saya, Yus sini lah. Jadi saya buka lah tu tent. Saya pergi jalan, saya tent, dan saya tengok tak ada orang pula. Jadi saya pun buat bodoh lah. Jadi saya pagi balik tempat mancing tu, saya carry on lah, tak dapat ikan lah. Jadi bila saya pun tulis belakang ni Casey, saya nampak kat belakang tent tu ada satu pokok kelapa, tak ada daun, tak ada apa tau. Jadi saya nampak macam dekat atas pokok kelapa tu yang macam dah botak tu kan,
ada orang tengah diri kat atas tu. Sambil lambai-lambai kat saya. Itu aja isi. Terima kasih ya pada anda Yus, selamat bertugas. Sama. Baik, kita akan terus sentuh satu kisah sebelum saya berehat seketika sebentar nanti. Yang ini kiriman daripada pendengar kita yang bernama siapa ni, Zaidi katanya. Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kata Zaidi, saya dulu pernah menjadi guru sambilan di salah sebuah sekolah. Okey, di salah sebuah sekolah, saya tak nak sebutlah nama sekolahnya. Dan Kisi pernah satu ketika dulu, ini sekolah rendah lah kata Cikgu Zaidi sebagai guru sambilan ni, waktu tu saya sedang berjalan di koridor dan waktu saya ingat lagi pukul 3 lebih petang, lari 2 orang murid perempuan dalam keadaan cemas dan takutlah. Dia lari ke arah saya yang sedang jalan nak pergi staff room. Tiba-tiba dia panggil saya, "Ce" dari jauh. Jadi saya pun toleh. Kemudian satu menangis, satu lagi sedang takut, rasa takut. Saya dapat lihat, rasakan. Tanya kenapa, dia kata toilet. Got people inside toilet. Jadi saya pun menujulah ke arah tandas yang disebutkan oleh seorang pelajar ni yang tak menangis tetapi masih boleh bercakap. Zaidi pun kata menuju ke arah tandas tersebut. Bila sampai depan tandas, dia tunjuk inside. Saya tolak pintu tandas. Ya, saya tak boleh masuk sebab tu kan tandas pelajar wanita. Saya cuma tengok dari luar. Tengok tak nampak apa-apa. Saya kata tunggu sekejap saya panggil cikgu perempuan lah untuk tengok. Jadi apabila ada seorang pelajar ni sedang jalan, pelajar perempuan tapi apa primary lah, darjah 6, saya pun tahan dia. Saya tanya, boleh tolong saya tak awak masuk dalam tengok? Budak yang darjah 3 ni tiba-tiba tarik tangan perempuan ni, dia giling kepala, jangan masuk. Jadi budak ni pun takut, dia tak jadi. Jadi saya tengok, saya tanya dia dalam bahasa Inggeris lah, sebab yang panggil saya sedang berbual dengan saya ni adalah budak Cina. Yang sedang menangis terisak-isak tu budak perempuan Melayu. Jadi saya tanya, apa dekat dalam? Katanya inside toilet got ghost. Saya dengar Kisi, nak percaya pun susah. Tapi tengok budak ni serius, takkanlah main-main sampaikan si sebelah ni menangis tak henti-henti. Saya pun panggil lah salah seorang guru yang bertugas di sekolah itu. Guru tu pun datang ke tempat kejadian. Dia masuk dalam, dia keluar balik. Kemudian dia kata never mind, don't use the toilet for now. Dia ambil kertas dekat classroom sebelah, dia tulis toilet under repair, please do not use. Saya pun tercengang-cengang. Saya tanya, what happened? Dia mati-mati tak nak cakap. Kemudian dia tampal kertas yang dia tulis tu depan pintu tandas. Saya ni macam nak masuk je Kisi. Kalau saya masuk mesti kena marah. Itu kan tandas perempuan. Jadi apa nak buat? Saya ni sebagai cikgu sambilan hanya bertugas untuk cover lah relief teacher selama sebulan saja. Dan terus saya dipindahkan ke sekolah yang lain. Tapi Kisi, memang dengar-dengar khabar toilet dekat sekolah tingkat ... ni memang ada sejarah hitam. Kisi tak percaya, tanya mereka. Tak bolehlah, takkan saya nak sebut nama sekolah kan? Kita teruskan dengan ruangan di Ria 897 FM. Kisah-kisah misteri anda akan saya terus sentuh. Ini kiriman SMS yang ingin saya baca. Datangnya daripada siapa ni? Ida. Kak Ida kata, apa khabar Kisi? Kak Ida ingin beri satu komen tentang cerita yang tadi Kisi bacakan. Mana ni cerita? Oh, ni cerita yang tadi Kak Juraidah yang pergi mohon maaf dengan makcik tu. Kakak hairan lah tengok orang tua-tua Kisi. Maaf cakap lah Kisi. Wah, katanya Liang Lahat lah, saya gunakan nama lebih beralas sikit lah Liang Lahat kata rumah kata pergi, Liang Lahat kata mari. Itu pun masih nak tunjuk act. Tolonglah sikit kalau Allah kata kun fayakun, jadilah kau, habis lah dekat situ terbaring tau. Tolonglah ingat, orang ni semakin hari semakin tua, semakin ingatlah yang kita akan kembali kepadanya. Sebab tu lebih banyakkan ibadah, ini banyakkan dosa. Hairan betul lah. Tapi anyway, saya ucapkan syabas kepada Kak Juraidah kerana berani jumpa dan mohon maaf dan menghentikan. Sebab membuat baik itu lebih baik daripada bermusuhan. Tahniah. Wah, daripada Kak kita, bagus Kak Ida. Yang ini kiriman daripada pendengar kita yang kirimkan message ini. Dengan kiriman-kiriman
kiriman dari pendengar kita yang lain. Kini dah baca awal tadi. Ada yang kata sini daripada Putri katanya, apa khabar Casey? Nama saya Putri. Saya ingin berkongsi satu peristiwa pengalaman. Casey, okey, nanti saya tengok message anda. Baik, saya akan kembali dengan kisah pengalaman Putri. Dan dari apa yang saya baca awal tadi, saya dah simak sedikitlah kiriman Putri ini. Ini merupakan satu masalah dalam keluarganya. Dan apakah masalah sebenarnya? Kita akan dengar dan sama-sama kita berikan pendapat pandangan, bukan menilai. Ini berikan pendapat pandangan anda bila anda mendengar kisah dari seorang anak bernama Putri tentang keluarganya. Kita kembali selepas pesanan ini. Kalau berani dengar, kalau takut jangan. Pendengar 897, kisah daripada kiriman SMS saya terima dari seorang pendengar bernama Putri dalam rancangan Misteri Jam 12. Putri mengatakan baru-baru ini bapaknya telah pun membawa pulang seorang wanita. Saya tak nak beritahu dari mana sebab saya tak nak anda timbulkan satu stereotip. Anda ialah kerana nila setitik nanti dikatakan rosak susu sebelanga. Tapi katanya di sini bapaknya dah berpisah dengan ibu dan dia, iaitu Putri mengatakan di sini, telah pun mengikut bapaknya. Ini kerana ibunya kata tidak mampu untuk menjaga Siti buat masa ini. Sementara itu tinggallah dengan bapa engkau Siti. Jadi itulah jalan yang dipilih oleh Siti sementara ibunya cuba membina hidup yang baru, mendapatkan pekerjaan. Bayangkan Casey, ibu saya selama berumah tangga dengan bapa saya selama 15 tahun menjadi suri rumah. Jadi kalau dia dah berpisah dengan bapa saya, dia harus kembali bekerja untuk menjaga saya dengan adik saya, kembalikan ke sekolah. Oleh kerana itulah saya tinggal bersama dengan bapa saya buat sementara waktu, suka ataupun tidak. Pendengar 897 FM, bapa saya ni rupa-rupanya ada, boleh saya gunakan istilah Casey, wanita simpanan, bukan rakyat tempatan, merupakan penduduk dari ... dibawa pulang ke rumah. Beberapa kali dia bawa pulang ke rumah, saya dapat lihat wanita tersebut mempunyai satu sifat sikap yang lain dari yang lain dan menakutkan. Pernah sekali itu dia bawa pulang ke rumah, saya dah tak tahu nak cakap apa Casey, mereka tidur sebilik. Saya memang malu sebagai seorang anak dan lebih malu dengan kehadiran adik saya dalam rumah. Berkali-kali saya beritahu ibu yang saya nak tinggal dengan dia, tidak apalah. Kalau tak ada duit sekolah, tak apa. Tapi ibu kata tak boleh. Ibu masih sedang nak mencari kerja. Oleh kerana itulah duduk dalam rumah dan saya terpaksa berdepan dengan segala perbuatan bapa saya yang tidak tahu erti malu dan segan pada anak-anak. Satu malam ni dia bawa balik perempuan yang sama. Perempuan yang sama Casey. Dia keluar, dia balik kadang-kadang 3 hari tak balik rumah. Tapi dia tak pernah pun tak tinggalkan duit. Cuma kadang-kadang memang jijik nak pegang duit bapak. Oleh kerana saya perlukan, adik perlukan, kami terpaksa ambil. Jadi satu malam, kata Putri, saya sedang tidur. Tiba-tiba adik saya kata nak ke tandas. Dia nak terkucil, boleh tolong temankan tak? Lazimnya adik saya kalau ke tandas, jarang dia kejutkan saya suruh temankan. Jadi saya pun bangunlah, saya tak fikir apa-apa. Saya pun keluar dari bilik, jalan dengan adik saya. Dia macam teragak-agak nak masuk dapur. Dia suruh saya masuk dapur, buka lampu dulu. Jadi saya pun ke dapur, saya buka lampu. Kemudian adik saya baru masuk dapur. Dan setelah dia lepaskan hajat, kami masuk dalam bilik, tidur balik. Jadi saya sebelum lelapkan mata, saya tanya, "Dik, kenapa adik takut masuk dapur?" Dia diam. Diam, tak nak beritahu saya. Tak apalah kak, nanti besok saya cakap dengan kakak. Keesokan harinya dia ke sekolah, saya pun ke sekolah. Balik sekolah lah tu saya tanya. Baru dia cakap dia pernah nampak kekasih ayah berada dekat dapur, sedang duduk menyangkung di atas kerusi. Bukan dia duduk atas kerusi macam orang biasa duduk, tapi dia menyangkung di atas kerusi. Sambil itu makan daging mentah yang disimpan dalam peti ais. Adik saya pernah nampak Casey. Jadi saya mula-mula tak percaya, kata Putri. Jadi apa yang saya buat?
Bila bapa saya tak balik untuk beberapa hari, saya pun bongkar bilik bapa saya. Alangkah terperanjatnya Kisi, apabila saya angkat tilam bapa saya, di bawah tilam macam-macam benda. Perempuan tu, wah, marah betul puteri pada wanita tersebut. Katanya telah letak di bawah tilam bapa saya. Saya tak pasti tujuannya apa, tetapi benda tu Kisi, dah macam-macam benda. Daripada kain yang dibalut dengan barang yang dibalut dengan kain kuning, dan juga barang-barang yang lain ada bawah tilam katil bapa saya. Saya rasa mungkin sebab itu bapa saya susah sangat nak lepaskan dia, dan mungkin bapa saya telah pun terkena sesuatu. Dan sekarang ini, kata puteri, saya sedang dalam usaha nak membantu bapa dengan mak saya supaya mereka dapat kembali bersatu. Sebab saya tahu berpisahnya ibu dengan bapa, mak dengan bapa saya bukan kerana mereka tak sehaluan, tetapi kerana kehadiran orang yang ketiga menggunakan hikmat sihir. Itu saja, terima kasih dan selamat tengah malam Kisi. Okey, pendengar Ria 897, itulah kisah dari seorang pendengar namanya Puteri. Mungkin Puteri sedang mendengar sekarang ini dan sedang mengharungi liku-liku hidup yang agak susah. Dan bagus sebagai seorang anak ni ingin usahalah tidak ingin merobohkan masjid yang dibina oleh ibu dan ayah 15 tahun. Siapa yang nak lihat bangunan 15 tahun ada sejarah bib. Nak dirobohkan memang sedih lah. Baik, kita akan teruskan berkongsi pengalaman-pengalaman kisah anda dalam rancangan MJ12. Terima kasih pada Puteri dan yang lain-lain. Kalau Puteri mungkin sedang mendengar, bolehlah baca mungkin kata-kata semangat, kata-kata gurauan oleh pendengar-pendengar di Facebook Ria dan Facebook saya. Yang ini selanjutnya ingin saya baca ni, kiriman daripada siapa pendengar kita yang berkongsi pengalaman peristiwa. Hai DJ, nama saya Nurul. Ini saya gunakan nama gelaran sahaja. Okey, kata Nurul, saya nak cerita apa terjadi di kawasan dia sebutkan nama tempat, saya tak nak sebut lah, di salah sebuah balai bomba di Singapura, dan perkara ini berlaku tahun lepas, tahun 2011. Saya ni merupakan seorang paramedik. Pada satu hari saya kerja 9 malam hingga 8 pagi. Keesokan paginya jam 5 pagi saya ketandas di tingkat 2 di balai bomba yang saya sebutkan, tapi saya rahsiakan pada anda. Jadi di tingkat 2 sebelah fireman locker, rota 2. Dan apabila saya masuk, saya terdengar bunyi air seperti ada orang sedang mandi dalam tandas yang disebutkan di lantai 2. Saya pun tegurlah, "Kak, siang mandi?" Menegur seseorang yang dalam tandas mungkin. Saya ingat merupakan yang mandi itu seorang kakak yang juga merupakan, kalau saya paramedik, dia adalah firewoman yang sedang mandi di keadaan saat itu. Setelah saya pun habis gunakan tandas, tiba-tiba bunyi air orang mandi berhenti. Tidak berbunyi lagi. Dalam masa 5 minit saya pun tunggulah kakak fireman untuk keluar dari tandas yang digunakan. Mungkin pintunya tertutup. Jadi saya tunggu. Apalagi Kisi, katanya di sini tak ada orang keluar. Saya pun tergeraklah nak tolak pintu tandas tu. Terkejut apabila tak ada orang dalam tandas. Yang awal tadi saya masuk dengar bunyi air, seolah-olah orang sedang menggunakan tandas. Setelah dapat tahu tandas tu kosong, saya kemudian lari keluar dari tandas tu dan terus terdiam. Dan yang peliknya Kisi, tak ada pun tanda air menitis waktu saya buka pintu. Seram kisah yang saya alami. Jadi teman-teman saya di salah sebuah balai bomba di Singapura, baik-baiklah kalau sedang bertugas sekarang ini, jangan cakap stesen aja, bukit, fire post pun ada. Selamat sebut bukit je lah. Bukit mana? Pandai-pandai lah awak. Berapa kali kena hempap di fire post bang ketika sedang tidur. Dan di kawasan fire post dekat dengan mungkin Vivo City lah kawasan tu. Ada dikatakan pernah kedengaran bunyi budak kecil menangis pada malam-malam tertentu ataupun setiap malam. Saya harap DJ dapat bacakan kisah ini. Terima kasih daripada Nurul, bukan nama sebenar.
Yang ini daripada Suri. Katanya, Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Nama saya Suri. Boleh KC tolong bacakan pengalaman saya. Saya bertugas di salah sebuah kawasan. Dekat Thomson Road. Pengalaman ingin saya sentuh ini apabila saya keluar lewat dari pejabat sebab saya kena buat persiapan. Minggu itu akan adanya satu audit. Jadi oleh kerana ada audit, memanglah kita harus bertungkus rumus, sedaya upaya buat kerja dan betulkan apa yang salah sebelum auditor datang untuk auditlah barang-barang kami di pejabat. Saya antara yang terakhir pulang. Saya dah kunci pejabat semua. Saya pun menuju ke arah perhentian bas berdekatan dengan tempat saya bertugas di kawasan Upper Thomson Road. Saya kejarkan bas yang terakhir. Sampai di perhentian bas, saya pun duduk tengok jam, masih siang lagi. Dan lebih kurang ada mungkin bas terakhir ataupun bas kedua yang terakhir dapat saya naik. Sedang saya duduk ni dekat bus stop, tiba-tiba saya macam terperasan di belakang saya. Sebab saya duduk miring ke sebelah kanan nak tengok bas. Takut-takut nanti terlepas. Jadi saya baru perasan belakang saya macam ada orang duduk. Bila saya toleh terperanjat KC. Betul-betul belakang bus stop tu hutan. Dekat belakang tiang tu berdiri seorang perempuan sedang sandar dengan rambut yang panjang sampai ke bahu. Saya pun tak fikir panjang. Mungkin dia pun nak tunggu bas. Mungkin dia pun baru balik kerja dengan macam saya. Jadi pendengar Ria 897 FM, saya ni ada katanya lah iPhone saya. Bila saya bertugas dalam ofis seorang diri, saya akan gunakan ringtone orang mengaji. Itu membaca salah satu surah dalam Al-Quran. Jadi surah itu akan saya putarkan berkali-kali. Dan surah itu juga akan dijadikan sebagai ringtone dalam ofis bila saya bertugas seorang diri. Sedang saya duduk, tiba-tiba telefon saya berbunyi. Dan bunyi itu adalah bacaan surah. KC, tiba-tiba KC saya dengar bunyi perempuan macam meringik, kata beliau lah, meringik di sini di belakang saya. Saya punyalah takut, nak toleh pun tak berani, meremang bulu roma. Dengan segera saya keluarkan telefon saya. Yang telefon merupakan tunang saya lah. Mungkin dia nak tanya saya dah balik rumah ke belum. Saya tak jawab KC sebab ketakutan. Saya biar bacaan surah itu berkumandang di tangan saya, di telefon saya. Kemudian dari jauh nampak bas datang. Saya pun tahan, bas berhenti, saya naik atas. Kemudian dah duduk tak belakang. Betul-betul saya duduk 2 seat di belakang pemandu bas. Mata saya tengok sebelah kiri. Tahu-tahu nak tengoklah budak tu masih ada lagi, tetapi entah dia hilang ke mana. KC boleh tanya tak pendengar Misteri Jam 12, adakah mereka pernah ke tempat yang saya sebutkan di Upper Thomson Road dekat dengan stesen kedai minyak? Itu saja yang boleh saya beritahu anda. Terima kasih. Okey, pendengar Ria 897, terima kasih di atas kesetiaan anda. Dan ada yang kata sarankan kepada saya lah supaya pergi mana tu, kawasan yang disebutkan di Thomson Road. Saya sebenarnya dah ke sana, pernah saya ke sana untuk acara konsert MJ12. Saya baca cerita di sana. Dan mungkin saya akan pergi lagi lah untuk membacakan lebih banyak kisah di tempat-tempat awam di Singapura, untuk sampaikan kisah yang ada kena mengenal lah. Dan video Pulau Ubin yang part 2 ni dalam proses saya adunkan. Jadi mohon maaf lah, sekarang ni sedang sibuk. Harap maklum dan terima kasih kerana sabarlah. Baik, saya akan teruskan dengan kisah pengalaman anda dalam rancangan Misteri Jam 12. Awal tadi anda dengarlah kisah daripada seorang pendengar bernama Putri. Dan sebelum tu juga kisah daripada akak paramedik kita yang berkongsi pengalaman. Dan sekarang kita akan terus ke hujung talian 669-11897. Kalau ada kisah misteri, saya ingin mendengarnya. Dan pastinya yang ingin bercerita, yang benar-benar ingin bercerita, jangan yang nak main-main dan sebagainya. Hello, selamat tengah malam. Selamat tengah malam. Hai, siapa bercakap tu? Ni Yan di sini. Buat panggilan dari mana, Yan? Yan daripada Jurong West. Jurong West. Ni pengalaman anda tentang apa ni, Yan? Pengalaman saya ketika tu sedang nak ambil adik saya dari sekolah. Di sekolah rendah Jurong Primary. Depan sekolah dia ada satu blok. Saya dengan rakan saya 2 orang. Jadi kita 3 orang duduk bawah blok. Tu waktu tu jam berapa tu? Waktu tu dia habis sekolah tengah hari, tapi dia ada extra kelas. Jadi dalam nak masuk pukul 6 gitulah. Masuk pukul
pukul 6 gitu, kita kat bawah blok, satu bawah blok ni saya tengah pandang ke kapak. Dia kapak bawah blok. Jadi ketika tu saya macam tengah bobo dengan rakan saya semua. Sekali macam terpandang daripada, macam kalau kita pandang depan, kita boleh nampak dari kiri kanan macam imbasan. Saya nampak ada macam ada benda daripada itu. Kali saya dongak je, saya nampak macam ada kain ni. Saya dongak je, kain ni terus macam pelan-pelan dia naik atas. Pelan je naik. Kali saya pun lari keluar pergi kejar. Ingatkan orang atas pasal kita bising kan, kacau ke apa. Saya tengok macam tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa saya. Terus dah itu saya ambil adik saya balik lah. Dah sampai rumah. Macam saya sampai rumah je, saya tengok bapak saya tengah dengar Misteri Jam 12 daripada YouTube. Dia dah dengar tu, time tu pun dah nak masuk maghrib. Dia dah habis dengar je nak masuk maghrib, dia pun buka surah Yasin daripada macam komputer tu. Dia buka je. Terus dengar ada bunyi ketukan lah. Ketukan. Terus daripada pintu, tengok pun tak ada orang. Sampai malam lah, hari sama juga. Sampai malam saya punya time, saya dengar YouTube, Misteri Jam 12. Dengar dengan daripada luar tingkap, ada orang panggil nama saya. Dia panggil nama saya Yan. Saya ingat suara sama macam mak saya. Tapi tak ada apa-apa takkan kat luar tingkap kan, pasal saya tinggal 3. Lepas tu dah macam dia tu semua jadi sambahari jugalah. Itu je cerita saya. Terima kasih ya. Okey, terima kasih. Silakan 669-11897. Yang ini daripada seorang pendengar dari seberang. Namanya Ima. Kata Ima, apa khabar KC dan juga pendengar Misteri Jam 12. Ima ada pengalaman, tapi pengalaman ini ketika Ima belum berumah tangga. Waktu tu usia 17 tahun. Baru balik dari mengaji. Lazimnya Ima mengaji bermula waktu maghrib dan akan pulang setelah solat isyak. Kadang-kadang pukul 9 malam baru keluar daripada rumah guru mengaji yang terletak agak jauh. Jadi daripada rumah guru mengaji nak pulang tu, Ima akan berbasikal. Jadi Ima ni waktu muda dulu sebelum berumah tangga ni memang jarang, tak suka bergaul dan campur dengan orang sangat-sangat. Ramai di antara kawan-kawan mengaji Ima, kalau habis mengaji mereka akan bermain-main lah dahulu dan kemudian dah berpeluh-peluh baru semua balik. Tapi Ima ni lebih suka pulang ke rumah dan buatlah habiskan kerja sekolah. Pada hari tersebut, kata Ima yang menetap di Johor, tapi dia tak beritahulah kawasan mana Johor, setelah mengaji sekitar waktu 8.45, Ima pun keluar menunggang basikal dan kayu lah. Jarak daripada rumah nak pergi ke rumah guru mengaji ni, jaraknya lah kalau ikut masa, kalau mengayuh basikal ni lebih kurang 15 minit baru sampai. Memang jauh KC. Mengayuh basikal di waktu malam hanya berlampukan torchlight yang dipasang di depan basikal dan juga di belakang basikal. Waktu tu sedang kayuh basikal, tiba-tiba lalu dekat ladang getah. Terdengar suara orang menangis, perempuan menangis KC, dan bunyinya macam ada echo. Jadi saat malam tu memang kawasan kampung tidak ada lampu macam di Singapura. Jadi memang gelap, rasa jantung berdegap-degup. Tapi oleh kerana baru habis mengaji Al-Quran, ya, ada diletakkan di bakul hadapan, memang perasaan takut memang tak ada. Sebab Ima tahu Allah sentiasa di sisi hambanya. Sedang kayu lagi basikal KC, masih lagi KC syaitan mengganggu. Tangisan makin kuat. Yang paling menakutkan apabila ternampak ada perempuan sedang duduk atas pokok KC. KC bayangkan, pokok getah yang tipis. Duduknya seorang wanita di atas pokok tersebut. Kemudian dengar suara, Ima, balik rumah. KC, jantung memang macam nak putus ketakutan. Oleh kerana itu, Ima terus baca apa yang tahu, kayuh basikal sampailah ke rumah. Sejak kejadian itu, komplainlah pada ibu. Ibu pun berusaha, tanya, rupa-rupanya beberapa jarak daripada rumah Ima ada lagi seorang makcik yang mahir dan pandai mengaji. Tetapi dia memang tidak mengajar. Setelah ibu pujuk rayu, barulah dia mengajar dengan tidak mengambil upah apa-apa pun. Walau apapun, ibu tetap memberi upah. Katanya ini adalah duit penat. Terima kasih KC dan selamat tengah malam dari Ima, pendengar dari Johor. Terima kasih. Terima kasih dan jumpa anda esok malam. Siapa?